كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Puan-puan muslimat, kaum ibu sidang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan ke hadirat Allah. Pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk menyambung kembali perbincangan kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat kepada hamba-hamba Allah. Muka surat 107, perenggan di bawah berkaitan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Berkaitan dengan penentuan 3 hari ini, terdapat banyak riwayat yang berbeza-beza. Ada yang menjelaskan bahawa 3 hari yang dimaksudkan itu ialah tarikhnya 13, 14 dan 15. Ini adalah pendapat majoriti ulama. Antaranya Sayyidina Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhum, termasuk juga Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. 13, 14 dan 15. Baik. Pagi ini kita sambung kata-kata yang asalnya terbit daripada seorang ulama tasawuf yang hebat, Syekh Abdullah Ibnu Mubarak. Syekh Abdullah Ibnu Mubarak, dia sebut barang siapa dapat melakukan solat sunat 12 rakaat setiap hari, maka dia telah memenuhi hak solat sunat. Itu kita dah bincang sebelum ni. Yang kedua, barang siapa dapat berpuasa 3 hari setiap bulan, maintain setiap bulan 3 hari, maka dia telah memenuhi hak puasa, yakni puasa sunat. Yang ketiga, barang siapa yang dapat membaca Al-Quran setiap hari 100 ayat. Begitulah amalan dia setiap hari, maka dia telah memenuhi hak bacaan Al-Quran. Dan akhir sekali kata Syekh Abdullah Ibnu Mubarak, barang siapa yang bersedekah setiap hari Jumaat, seminggu sekali, 1 dirham, sebanyak 1 dirham, maka dia telah memenuhi hak sedekah. Jadi ada 4 benda, 4 amalan yang disentuh, yang semuanya melibatkan amalan-amalan sunat. Jadi pagi ini kita sambung berkenaan puasa. Sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari minima. Siapa yang puasa Isnin Khamis tu baguslah. Lagi cantik. 3 hari tu nak ambil mana? Jadi pendapat majoriti mengatakan 13, 14, 15 Hijriyah, bulan Islam. Berturut-turut.
berturut-turut. Yang kita panggil sebagai hari putih kan. Yaumul Bid, hari putih. Hari bulan terang. Itu yang putih tu. Okey. Riwayat lain menyatakan, ini pandangan kedua pula. Nanti kita akan bilang ada berapa pandangan. Riwayat lain mengatakan bahawa maksud 3 hari itu ialah berpuasa selama 3 hari tanpa ditentukan tarikh dan harinya untuk setiap bulan. Ini lagi senang. Terpulanglah. Terpulang pada individu, terpulang pada kita. Mana yang kita rasa selesa, mana yang kita rasa larat. Tak ada masalah. Bebas memilih. Ini pandangan kedua ya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan juga Imam Al-Qurtubi. Yang ketiga, situ dia tak ada nombor lah, kita bubuh nombor. Pandangan yang ketiga, ada yang mengatakan ianya jatuh pada tarikh 12, 13 dan 14. Awal sehari je. Yang atas tadi 13, 14, 15 kan. Awalkan sehari 12, 13, 14. Yang keempat, pandangan keempat, ada pula yang mengatakan bahawa 3 hari tersebut jatuh pada permulaan bulan. Dan ini merupakan pendapat Imam Hasan Al-Basri. Permulaan bulan. Jadi kira macam mana? 1, 2, 3. Betul-betul juga. Di awal bulan. Ini masuk Sya'ban. 1 Sya'ban, 2 Sya'ban, 3 Sya'ban. Begitu. Sebelum tu Rejab, 1 Rejab, 2 Rejab, 3 Rejab. Awal bulan Islam. Ini pandangan Imam Hasan Al-Basri. Kemudian, berapa dah ya? 5. 4. Yang keempat. Yang kelima, Aisyah, isteri Nabi sendiri. Pandangan yang kelima, Siti Aisyah radhiyallahu anha pula berpendapat bahawa maksud 3 hari setiap bulan itu ialah berpuasa pada hari Sabtu, Ahad dan Isnin. Dia kira macam tu pula. Sabtu, Ahad, Isnin pun berturut-turut. Minggu ke berapa, tak ada masalah. Nak ambil minggu pertama ke, Sabtu, Ahad, Isnin. Minggu kedua ke, minggu ketiga ke, minggu keempat. Tak ada masalah. Yang penting Sabtu, Ahad, Isnin. Yang keenam, ada pula yang berpendapat ianya di akhir bulan. Di akhir bulan. Tadi awal bulan kan, Imam Hasan Basri. Ni akhir pula. Makna di hujung lah. 27, 28, 29. Ataupun 28, 29, 30. Kalau yang ada 30. Ini pandangan Imam An-Nakhai. Ini semua ulama-ulama besar. Generasi tabi'in. Imam An-Nakhai. Okey. Abu Ishaq bin Sya'ban. Ini pandangan terakhir yang ketujuh. Abu Ishaq bin Sya'ban pula berpandangan bahawa maksud 3 hari itu ialah hari pertama, hari ke-10, hari ke-20. Setiap bulan macam itulah. Dia jarak jauh sikit. 10, 10, 10. 1 Sya'ban, 10 Sya'ban, 20 Sya'ban. Macam tu pandangan Abu Ishaq. Ya.
Okey, baik. Apa jawapan kita? Ya, maksudnya kenapa sampai ada 7 pandangan kan? Tak boleh ikut satu je. Kan? Nabi sendiri buat yang mana satu? Okey. Kalau kita lihat pandangan-pandangan yang dikemukakan sampai ada 7 ni, boleh jadi, saya pun tak semak secara teliti, tapi kebiasaannya pattern dia sama. Boleh jadi Nabi buat semua tu. Cuma yang paling banyak Nabi buat 13, 14, 15. Sebab tu dia jadi majoriti. Contoh antaranya kita ambil pandangan Siti Aisyah. Siti Aisyah isteri Nabi. Jadi dia hidup dengan Nabi, mesti dia bercakap atas dasar apa yang dia tengok Nabi buat. Takkan dia nak mereka-reka pula. Biasanya sahabat ni payah nak mereka-reka kecuali mereka berijtihad. Mereka tu maksudnya ijtihad. Katalah Nabi tak buat, ijtihad sahabat je. Boleh tak pakai? Boleh. Nabi tak tegur, ataupun kita pegang gini, ahli sunnah wal jamaah tu siapa? Kita kena berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah tu Nabi sendiri, jamaah tu ialah para sahabat. Apa yang dia orang buat tu terpakai. Mereka hidup dengan Nabi, mereka hidup waktu wahyu turun. Jadi pandangan mereka pandangan yang sangat kuat. Kemudian inilah yang dikatakan rahmat. Walaupun kita rasa macam biarlah satu je, standardized kan. Satu dah lah, kenapa banyak-banyak? Rahmat. Rahmat ni maksud macam tadilah. Ada orang mungkin boleh 13, 14, 15. Ada orang mungkin selesa awal bulan, ada orang hujung. Terpulang yang penting kita beramal. Yang penting kita berlumba-lumba melakukan kebaikan, dan dalam masa yang sama paling penting jangan salah menyalahkan. Semua pandangan betul belaka. Semua pandangan betul. Kita panggil apa? Bijak mengurus khilaf. Ini khilaf lah ni. Sampai 7 pula tu, bukan 2, 3. Sampai 7 pandangan. Bijak mengurus khilaf. Yang kita bincang ni sunat. Puasa sunat memanglah hebat. Tapi kalau benda sunat menyebabkan sampai kita bergaduh-gaduh, oh pandangan aku lebih baik, pandangan aku lebih sahih, kamu punya dhaif, kamu punya lemah, kamu punya pandangan tak bagus. Udah sampai berbasah muka, berpecah belah. Sedangkan berpecah belah tu haram. Bersatu tu wajib. Jaga ukhuwah wajib. Bincang pasal sunat, tapi hak wajib habis terlerai. Itu yang kata kita kena betul-betul halusi. Fiqh ni kadang-kadang beginilah sifat dia. Ya. Dia membuka ruang yang luas untuk ijtihad ataupun percambahan pendapat. Sama juga macam Quran. 30 juzuk, 114 surah, berapa ayat? Ayat tu pun ada 5-6 pandangan kan? 6,214, 6,226, 6,236. Yang kita paling senang 6,666. Kadang-kadang menung kita, Quran yang sama, kenapa bilang berbeza-beza? Biar sekali dah lah, satu je, 6,236 dah, yang lain tak ada. Contoh kan, kita fikir begitu, sebenarnya tidak. Ada seni cara mengira tu. Cara mengira pun ada seni. Ada ilmu dipanggil ilmu fawasil. Kalau kita belajar ilmu Al-Quran, ulumul Quran, dia ada satu bab fawasil. Macam mana ulama kira hak ni lain? Ulama ni kira lain. Mula-mula kita pening. Tapi lama-lama kita akan nampak itulah seni, itulah keindahan. Begitu hebat Quran. Okey, jadi terpulanglah. Cuma tadi pandangan majoriti mana? Hak nombor 1 itulah. Jadi pandangan majoriti itu kita kata yang lebih afdal. Ini bukan cerita sah tak sah. Afdaliyat. Tapi kalau nak buat yang lain,
Afdal juga. Ini cerita lebih afdal. Lebih. Tapi katalah kita yang mampu buat pandangan 13, 4, 15. Kita ambil dah, kita dah pegang pandangan paling afdal. Jangan kita rasa megah pula berbanding kawan-kawan yang pegang pandangan lain, yang puasa hari lain. Tengok aku puasa yang paling afdal dah tak? Tu dah ada riak, dah ada ujub, hilang afdal tu. Puasa tu fiqh. Dalam masa yang sama jaga tasawuf. Tasawuf ni jauhi riak, ya. Kita lihat orang lain lebih baik pada kita walaupun kita buat hari yang paling afdal. Orang lain buat mungkin pandangan paling lemah, tapi tetap kita lihat orang lain tu lebih hebat pada kita. Tasawuf ajar macam tu. Ya. Syakban ni ke? Syakban ni pun saya tengok bermacam pandangan. Kalau orang dulu-dulu ada tak yang puasa sebulan? Rejab, Syakban. Yang konsisten ikut hati orang lah. Kalau yang ada satu pandangan tu, kita boleh puasa Isnin Khamis pun bagus dah. Itu paling selamat, tak ada khilaf dah. Isnin Khamis. Ataupun kita nak ambil 3 hari. Cuma kalau tengok hadis, Nabi berpuasa paling banyak bulan Syakban lah, kalau puasa sunat ni. Sebab situ terdedah kepada banyak perbincangan. Boleh tengok dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ibn Rajab. Kitab tu dah diterjemahkan ke bahasa Melayu, tebal. Kelebihan bulan-bulan dalam Islam. Bila datang bulan Rajab tu dia bincang. Nak puasa berapa hari. Kalau orang yang konsisten, daripada tahun-tahun lepas lagi memang begitu amalan dia, buat je lah, terus. Sama macam isu kita masuk masjid hari Jumaat, katalah ada majlis tazkirah kan. Ustaz tengah tazkirah sebelum Jumaat tu. Kita yang masuk masjid ni nak duduk terus dengan tazkirah ke nak sembahyang tahiyatul masjid? Itu sama lah. Maka ulama kata, siapa yang dah memang konsisten, dah jadi darah daging dia, sembahyang tahiyatul masjid tak pernah tinggal lah ibaratnya, maka bagi dia tahiyatul masjid. Tapi kalau yang celum-celam, ada masa buat, ada masa tak buat, banyak tak buat daripada buat misalnya, elok duduk dengan tazkirah. Yang sembahyang tu pun sembahyang belakang-belakang lah sikit, jangan depan ustaz tazkirah tu pula sembahyangnya. Memang kena jerekah lah kalau setengah-setengah ustaz nyorok-nyorok dekat tiang. Jadi ia bergantung pada individu. Kita tak boleh pukul rata hukum tu kan. Begitu juga Syakban. Kalau orang yang baru-baru nak belajar, baru nak berhijrah, kita kata 3 hari ni pun cukup dah. Yang dah okey sikit, buat Isnin Khamis. Sampailah akhir sekali martabat paling tinggi puasa Nabi Daud, selang sehari. Itu paling selamat. Kalau yang puasa direct sebulan, ada orang petikai. Tapi orang dulu-dulu amalannya itulah. Sebab Nabi kata, puasalah kamu semampu yang mungkin. Bila mampu tu dia buat tiap-tiap hari. Sebab bulan Syakban ada kelebihan dia kan. Bulan Rejab pun begitu. Asyarul Hurum. Bulan-bulan haram kalau Rejab. Ya. Saya tak pasti dalam perenggan ni adakah dia menyusun mengikut afdaliyat, wallahu alam. Saya pun tak cek yang tu. Ataupun dia random, dia rambang kan sebut. Cuma yang pasti pertama tadi tu memang yang paling afdal lah. Sebab sebelum ni pun kita dah bincang di atas tu, banyak hadis-hadis yang Nabi menyebut direct terus tarikh kan. Salah satu ayam, salah sa'asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Okey.
Sebab kalau kita tengok pandangan-pandangan tu pun bukan calang-calang kan. Imam Malik, Imam Hasan Al-Basri, Siti Aisyah sendiri. Ya, Siti Aisyah ni antara rujukan paling penting lah bila melibatkan amalan Nabi. Dia duduk serumah. Tapi kadang-kadang ada juga dikatakan pandangan Siti Aisyah tu lemah sebab masa tu dia budak lagi. Banyaklah. Kita tak nak bincang lah lemah tak lemah, sanad itu sanad ini, jadi lagi pening kepala. Kita ambil ni permukaan je, kita tak masuk ke dalam. Okey, tinggalkan. Sesungguhnya, tengok apa dia kata. Semua pendapat di atas mempunyai dasar atau dalil masing-masing. Jadi akhirnya kita kata apa ya? Nak kata kita betul saja payah. Dia pun ada dalil juga kan. Tu kata berlapang dada. Berlapang dada. Ukhuwah tu lebih penting. Jaga ukhuwah, kemudian raikan pandangan orang. Tambah-tambah benda ni tadi sunat. Dia kena ke situ pula. Ya. Jangan terlampau keraslah dengan pandangan kita. Sehingga dia keras, maksudnya keras pandangan kita. Kita pegang pandangan kita tak apa. Tapi jangan menyalahkan pandangan orang. Itu takat tu. Kamu cakaplah, aku tetap pegang yang ni. Kamu buatlah, silalah, kamu punya pandangan kamu. Tu tak apa kan. Kita pegang pendirian kita, kita ada stand kita. Kita selesa dengan pandangan ini, tapi jangan menyalahkan pandangan orang selagi ada dalil dan hujah. Ya. Itu pendirianlah, stand. Tapi kita tak menyalahkan orang. Yang jadi kelang kabut ni bila kita mula menyalahkan orang, mula menyerang kan. Contoh macam tahlil lah. Saya ada kawan-kawan ustaz lah, yang memang dia tak buat tahlil. Kita kata tak apalah. Tapi jangan cakap kami salah. Itu kan. Dia tak baca Yasin malam Jumaat. Sebab masa dia belajar kat luar negara dulu, memang tak ada amalan bacaan Yasin malam Jumaat. Tapi dia faham Malaysia ni dah uruh begitu, alam Melayu Nusantara. Dia hormat. Dia tak menyalahkan. Cuma kalau dia sendiri dia tak buatlah. Tak apalah kalau macam tu, tahan lagi. Tapi bila dia sebut bid'ah, masa tu memang bergaduhlah masyarakat. Itu isu dia kan. Bila kita menyalahkan orang. Sedangkan masing-masing ada dalil, takkan habis-habisnya berbincang. Buatlah debat, dialog apa. Masing-masing akan ada bawa kitab macam-macam. Jadi kita belajar berlapang dada. Ada benda lebih penting untuk kita bincangkan. Untuk kita fokus akidah lah itu ini. Ya. Sesungguhnya semua pendapat di atas mempunyai dasar atau dalil masing-masing. Apa yang penting ialah bahawa semua ulama, yang penting apa? Semua ulama bersepakat tentang adanya kesunatan. Ada ke bahasa Melayu macam tu? Kesunatan. Adanya hukum sunat. Ya? Berpuasa selama 3 hari setiap bulan. Yang tu semua sepakat. Sebulan mesti maintain 3 hari. Yang tu sepakat. Cuma tarikh berbeza-beza. Ambil yang sepakat tu. Ya, semua ulama' tak ada khilaf pun. Semua mazhab mengatakan setiap bulan mesti sekurang-kurang 3 hari. Yang berbeza hanya dalam menentukan tarikh sahaja. Kerana ianya jika dilakukan secara istiqamah dan berterusan akan menyamai puasa sepanjang masa. Itu fadilat dia. Kelebihan puasa 3 hari ni seolah-olah puasa sebulan. Sebab setiap satu amal kebaikan manusia
akan dilipat gandakan 10 kali ganda oleh Allah. Sehari kita puasa dapat 10 markah. Sehari dapat 10. Sehari dapat 10. Kan dah 30. Macam seolah-olah puasa hari-hari dalam sebulan. Itu fadilat lah. Boleh rujuk surah apa dalil dia. Satu amalan dibalas 10 tu surah Al-An'am. Ayat 160. Boleh tengok nanti. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan satu kebaikan, Allah boleh lipat gandakan sampai 10 kebaikan. Baik. Cuma Sya'ban tadi ada juga pandangan baru terlintas. Setengah-setengahnya tak galakkan kita puasa lebih pada lepas pada 15 Sya'ban ke atas kan. Itu atas orang lah. Kalau yang mampu jalan je lah. Ada yang tak galak tu atas sebab apa? Sebab takut nanti masuk Ramadan pancit. Sedangkan Ramadan tu yang temasya besarnya. Yang nak betul-betul pulun kat Ramadan tu kan. Sebab dia wajib. Hak sunat ni kita masih ada kelonggaran lah. Jadi kalau rasa dengan puasa berterusan tu itu boleh melemahkan kita punya tenaga, tak digalakkan. Tapi kalau tahun-tahun lepas pun okey je, alhamdulillah, ikutlah kemampuan masing-masing. Lafaz dari niat puasa ini dipilih. Jadi niatnya macam mana Ustaz? Dipilih pada tarikh yang paling muktabar. Dia ambil tarikh yang paling majoriti tadi tu. 13, 14 dan 15 kan. Itu paling banyak lah. Lafaznya ialah seperti mana berikut. Nawaitu sauma ghadin an adai sunnati ayyamil bid. Tu